Setelah 54 tahun mendiamkan diri daripada hal-hal pribadi yang dalam, akhirnya suara Zamarul Hisyam muncul juga. Perlahan, bergetar, namun penuh makna. Suara itu tidak sekadar satu ungkapan, tetapi sebuah pernyataan hidup. Sejak mula berkecimpung dalam dunia seni, Zamarul dikenali sebagai pelakon yang tenang, tidak gemar mencetus kontroversi, jauh dari sensasi murahan. Namun dalam diamnya selama ini, siapa sangka ada sebuah dunia yang telah lama terpendam, dunia yang dilukis dengan kesakitan, kesabaran, dan pergolakan batin yang tidak pernah dikongsi. Pada suatu hari yang mendung di penghujung Mac, dalam sebuah temu bual eksklusif yang jarang sekali beliau benarkan, Zamarul duduk bersandar perlahan di sebuah kerusi kayu tua. Matanya, yang suatu masa dahulu bersinar dengan watak-watak dramatik di layar kaca, kini kelihatan sedikit tenggelam, dikelilingi garis-garis halus kehidupan yang tidak pernah tidur. Suaranya tidak lantang, tetapi cukup untuk menggetarkan jiwa siapa yang mendengar. "Saya bukan takut pada kematian," katanya perlahan, "tetapi saya takut jika saya pergi tanpa pernah mengatakan apa yang saya perlu katakan." Kata-kata itu membuka pintu kepada sebuah kisah yang menanti-nanti untuk dibebaskan. Zamarul Hisyam, lelaki yang dulunya memegang watak-watak wira dalam pelbagai drama dan film, kini berhadapan dengan watak paling getir dalam hidupnya. Sebagai seorang manusia yang semakin dimamah penyakit, satu demi satu, tubuhnya mula memberi isyarat bahwa masa tidak lagi memihak. Penyakit darah tinggi, kencing manis, dan baru-baru ini masalah buah pinggang mula menunjukkan taringnya. Setiap pagi, tubuhnya bangkit dengan keluhan yang tidak terlafaz, dan setiap malam ditutup dengan doa yang lebih panjang dari sebelumnya. Namun bukan itu yang membuatkan beliau akhirnya bersuara. Ia lebih dalam daripada sekadar kesakitan jasmani. Ia tentang bagaimana seorang lelaki yang selama ini menyembunyikan setiap kelukaan, setiap kekecewaan, setiap keretakan emosi, akhirnya tidak lagi mampu menahan gelombang yang menyesakkan dadanya. "Selama ini saya pikir, diam itu kekuatan. Tapi sebenarnya, diam terlalu lama boleh jadi racun," katanya. Suara Zamarul adalah suara ribuan lelaki yang sering diajar untuk diam, untuk tahan, untuk tidak merintih. Tapi kali ini, dia tidak lagi mahu tunduk pada dogma itu. Dia memilih untuk menjadi contoh, bahwa tidak salah untuk mengaku kita lemah, tidak berdosa untuk meminta simpati, dan tidak hina untuk menangis. Zamarul tidak berbicara dengan nada simpati terhadap dirinya sendiri. Setiap bait katanya seperti ditulis dengan tinta kematangan, diukir oleh pengalaman hidup yang tidak semua manusia sanggup lalui. "Saya mahu orang tahu, saya ini bukan sekadar pelakon. Saya seorang bapa, seorang suami, seorang anak, dan juga seorang manusia biasa yang pernah jatuh dan terus jatuh, tapi tetap cuba bangun." Ramai yang tidak tahu, di sebalik watak-watak lelaki gagah yang pernah dibawakannya, ada saat di mana Zamarul terpaksa berlakon di hadapan kamera dengan menahan sakit. Ada waktu-waktu di mana beliau hampir pitam di lokasi penggambaran, tetapi tetap meneruskan adegan kerana rasa tanggung jawab yang terlalu dalam terhadap kerjanya. "Saya tidak mahu orang tahu saya sakit. Saya mahu mereka hanya nampak saya kuat," katanya dengan senyuman yang pahit. Kini, semua itu diceritakan bukan untuk meraih simpati, tetapi sebagai satu bentuk penebusan terhadap dirinya sendiri. Dalam suasana yang sunyi, dengan hanya deru angin dan detik jam sebagai saksi, Zamarul membuka sebuah kisah lain yang lebih menyayat. Tentang malam-malam panjang di hospital, tentang deringan mesin pemantau jantung yang memecah keheningan, tentang pil-pil yang harus ditelan walau tekak sudah loya. Namun di sebalik semua itu, Zamarul tidak pernah hilang arah. "Saya mahu gunakan baki masa saya untuk memberi makna," katanya perlahan.
Setiap kali beliau berbicara, seolah-olah dunia seketika berhenti mendengar, kerana bukan sekadar kata-kata yang keluar dari mulutnya, tetapi roh dan jiwa yang selama ini terkunci dalam diam. Dan kini, apabila suara itu akhirnya didengari, ia bukan sekadar luahan hati, ia adalah satu bentuk keberanian yang tidak dapat dibeli. Zamarul Hisham, dalam keadaan tubuhnya yang semakin rapuh, berdiri sebagai simbol ketabahan seorang anak seni yang memilih untuk tidak bersembunyi lagi. Suaranya yang bangkit selepas lebih separuh abad adalah sebuah isyarat bahawa kebenaran pribadi, walau lambat dikeluarkan, tetap mempunyai kuasa untuk mengubah perspektif. Zamarul Hisham. Nama itu satu masa dahulu bergema setiap malam di ruang tamu rakyat Malaysia. Daripada watak suami setia yang berkorban ke figura lelaki pendiam yang menyimpan rahsia gelap, beliau adalah nadi kepada puluhan drama dan filem yang memaut perasaan penonton. Namun, ketika kerjaya beliau sedang memuncak, satu perkara luar biasa terjadi. Dia lenyap begitu sahaja dari radar industri. Tiada kenyataan media, tiada sidang akhbar, tiada tangisan perpisahan dari set penggambaran. Seolah-olah satu kabus tebal datang menyelimuti dan menelan sosok lelaki yang pernah menjadi idola ramai. Namun dalam kesunyian itu, kisah lain sedang terbentuk. Kisah tentang kemewahan yang tidak terbayang oleh minda biasa. Zamarul mungkin tidak lagi muncul di kaca televisyen, tetapi hidupnya jauh daripada sepi. Di sebalik pagar tinggi sebuah vila di pinggir kota, dengan pemandangan bukit menghijau dan kolam renang seluas setengah padang bola, Zamarul menjalani kehidupan seorang lelaki yang sudah tidak perlu membuktikan apa-apa kepada dunia. Koleksi keretanya sahaja sudah cukup membuatkan mana-mana jejaka menelan air liur. Ada sebuah Bentley Continental GT warna arang yang berkilau di bawah matahari pagi. Sebuah Porsche Panamera e-hybrid duduk megah di garaj kedua, dan tidak dilupakan Toyota Land Cruiser edisi khas yang digunakan untuk keluar bersantai ke pantai. Namun Zamarul bukan jenis yang menunjuk. Baginya, setiap kenderaan itu bukan lambang kekayaan, tetapi hadiah kepada dirinya sendiri setelah bertahun-tahun tidak bernafas kerana bekerja tanpa henti. Vila itu sendiri adalah sebuah karya seni. Setiap sudut dihias oleh tangan arkitek terkenal dari Bali, dengan sentuhan Melayu moden yang halus dan berjiwa. Dinding kayu cengal dari Terengganu digabungkan dengan panel kaca besar yang menghadap matahari terbit. Di ruang tamunya tergantung sebuah lukisan asli hasil karya pelukis Indonesia yang kini bernilai jutaan ringgit. Ada perpustakaan kecil berisi buku falsafah, biografi, dan juga skrip-skrip lama yang pernah menjulang namanya. Ia bukan sekadar rumah, ia adalah sebuah dunia pribadi yang menyimpan segalanya. Kenangan, luka, dan kemenangan. Apa yang lebih menarik, Zamarul tidak hidup sendiri. Beliau dikelilingi oleh kelompok sahabat terpilih, tokoh seni, bekas penulis skrip, bahkan ahli perniagaan yang pernah menjadi peminatnya sejak zaman remaja. Mereka sering berkumpul di halaman belakang, duduk di bawah lampu gantung dari Spanyol sambil membincangkan falsafah kehidupan, seni, dan tentang erti cukup. Zamarul sering berkata, kekayaan sebenar bukan pada jumlah harta, tetapi pada kebebasan untuk memilih dengan siapa kita mahu berkongsi waktu. Ketika orang ramai tertanya-tanya ke mana hilangnya Zamarul Hisham, dia sebenarnya sedang menjelajah dunia. Terselit di antara gambar-gambar lama di akaun media sosialnya, yang kini dikunci untuk umum, adalah foto-foto pribadi. Dia berbasikal di Tuscany, berlayar di perairan Kroasia, dan memetik buah ceri di sebuah dusun di Jepun. Tidak ramai tahu bahawa beliau adalah penggemar seni bina lama dan sering menyertai lawatan eksklusif ke reruntuhan kuno dan museum tersembunyi. Saya bukan mahu lari dari dunia seni. Saya cuma mahu mengingatkan diri bahawa dunia ini lebih luas daripada set penggambaran, katanya dalam satu temu bual
tertutup yang hanya dibenarkan disiarkan selepas 3 tahun. Walaupun jauh dari industri, beliau tetap tidak terputus dari dunia kreatif. Zamarul adalah pelabur senyap kepada beberapa produksi film antarabangsa. Beliau pernah menaja sepenuhnya sebuah dokumentari tempatan yang memenangi anugerah di Berlin, namun namanya langsung tidak dipaparkan. Bila kita benar-benar mencintai seni, kita tak perlukan pujian untuk merasa puas, katanya ringkas. Ada juga cerita-cerita dari kalangan dalam industri yang menyebut tentang kemurahannya. Seorang pelakon muda mendedahkan bahawa ketika dia menghadapi masalah keuangan serius, Zamarul datang senyap-senyap, melunaskan semua hutang dan menyusun semula kehidupannya tanpa sebarang syarat. Seorang penulis skrip veteran pula pernah menerima sebuah rumah kecil di pinggir bandar daripada Zamarul, hanya kerana dia pernah menulis watak yang mengubah hala tuju kerjaya pelakon itu. Namun semua itu tidak pernah dicanang. Zamarul hidup seperti bayang, hadir tetapi tidak kelihatan, memberi tetapi tidak menuntut balas. Walaupun kehidupannya penuh dengan kemewahan dan kebijaksanaan, hakikat bahawa beliau menghilang begitu sahaja dari dunia seni tetap menjadi tanda tanya. Ada yang berteori beliau kecewa dengan permainan industri, ada juga yang menganggap beliau telah mendapat hidayah dan memilih kehidupan rohani. Tetapi, sesiapa yang pernah mendengar suara Zamarul yang perlahan namun padat itu, tahu bahawa setiap tindakan beliau bukanlah sekadar lari, tetapi sebuah pernyataan yang penuh makna. Marilah kita bersama-sama membuka hati untuk menyayangi, menghargai, dan menjiwai perjalanan hidup Zamarul Hisham, seorang insan seni yang telah memberi begitu banyak makna kepada dunia hiburan tanah air. Di sebalik kemasyhuran dan kejayaan, beliau adalah manusia biasa yang pernah terluka, pernah letih, namun tetap memilih untuk memberi. Kita mungkin tidak memahami sepenuhnya apa yang telah dilaluinya, tetapi kita mampu menunjukkan empati, mendoakan kesejahteraannya, dan menjadikan kisah hidupnya sebagai sumber kekuatan. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai pencinta seni, mari kita terus menyanjung Zamarul bukan hanya kerana lakonannya yang hebat, tetapi kerana hatinya yang tabah dan semangatnya yang luar biasa. Terima kasih kepada anda semua yang telah setia mengikuti kisah ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe saluran ini agar anda tidak terlepas kisah-kisah menarik dan penuh inspirasi yang akan datang. Bersama kita sebarkan kasih dan penghargaan kepada mereka yang layak menerimanya